Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membincangkan tentang pelanggaran kenyal. Apa itu pelanggaran kenyal? Pelanggaran kenyal ini berlaku apabila dua objek saling berlanggaran antara satu sama lain. Contohnya, objek yang pertama adalah kereta melanggar sebiji guli. Selepas pelanggaran, dua objek ini akan terpisah mengikut haluan yang berlainan. Sebelum pelanggaran, objek 1 mempunyai momentum M1U1, manakala objek 2 mempunyai momentum M2U2. Jadi jumlah momentum sebelum pelanggaran bersamaan dengan momentum objek 1 tambah momentum objek 2, ataupun boleh disebut sebagai M1U1 tambah M2U2. Selepas pelanggaran, objek 1 mempunyai momentum M1V1, manakala objek 2 mempunyai momentum M2V2. Jadi jumlah momentum selepas pelanggaran bersamaan dengan momentum objek 1 tambah momentum objek 2 bersamaan dengan M1V1 tambah M2V2. Secara keseluruhannya, dengan menggunakan prinsip keabadian momentum yang menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran mestilah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Jadi, jumlah momentum sebelum pelanggaran yang kita dapat sebelum ini adalah M1U1 tambah M2U2. Mestilah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran yang kita dapat sebelum ini, iaitu M1V1 tambah M2V2. Jadi, mari kita lihat latihan berkaitan dengan pelanggaran kenyal. Okey, kita tengok contoh 1. Troli A yang berjisim 3 kg bergerak dengan hal laju 2 meter per saat dan berlanggar dengan troli B yang bergun. Selepas pelanggaran, troli A bergerak dengan hal laju 0.4 meter per saat, dan jika pelanggaran ini adalah pelanggaran kenyal, tentukan hal laju troli B selepas pelanggaran. Jadi apa yang pertama sekali perlu kita buat adalah kumpulkan semua maklumat yang diberikan. Jadi ini adalah maklumat yang telah dikumpulkan. Sebelum pelanggaran, troli A mempunyai jisim 3 kg dan hal laju 2 meter per saat, manakala troli B mempunyai jisim 2 kg dan hal laju 0 meter per saat kerana dia berada dalam keadaan bergun. Dan selepas pelanggaran, troli A masih lagi mempunyai jisim 3 kg tetapi hal lajunya berubah menjadi 0.4 meter per saat, manakala troli B masih mempunyai jisim 2 kg tetapi hal lajunya kita tak tahu. Yang ini yang kita akan cari. Setelah kita mengumpul semua maklumat yang diberikan, apa yang perlu kita buat adalah mengira momentum. Jadi untuk mengira momentum, kita menggunakan formula jisim darab hal laju. Okey. Jadi untuk sebelum pelanggaran, momentum bagi troli A adalah 3 kg darat dengan 2 meter per saat, dan kita akan dapat bersamaan dengan 6 kg meter per saat. Manakala untuk troli B, kita akan dapat 0 kg meter per saat. Okey. Untuk selepas pelanggaran, momentum bagi troli A kita akan dapat 3 kg darat dengan 0.4 meter per saat, dan kita akan dapat momentumnya adalah
1.2 kilogram meter per saat. Manakala momentum untuk troli B memandangkan hal laju kita tak ada, kita akan kira hal laju, kita akan dapat keseluruhannya adalah 2VB. Setelah itu, kita gunakan prinsip keabadian momentum, iaitu jumlah momentum sebelum pelanggaran mestilah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, jadi kita tambahkan semua momentum sebelum pelanggaran, iaitu 6 tambah dengan 0. Manakala selepas pelanggaran, kita tambahkan semua momentum, iaitu 1.2 tambah dengan 2VB. Okey, jadi untuk mencari nilai VB ini, kita perlu pindahkan 1.2 ke sebelah kiri. Jadi kita akan dapat 6 tolak 1.2 bersamaan dengan 2VB. Dan untuk terus mencari nilai VB, kita pindahkan 2 ke sebelah kiri. Kita akan dapat 4.8 bahagi 2 bersamaan dengan VB. Dan nilai VB yang sebenarnya adalah 2.4 meter per saat. Itu jawapan akhirnya. Okey, jadi cikgu harap video ini dapat membantu para pelajar untuk memahami. Jadi, kalau pelajar ada apa-apa pertanyaan, boleh komen di bawah. Okey, kalau video ini membantu, sila subscribe video ini. Terima kasih.